Berita terkini, helang hitam telah memasuki pusat krisis dan menyebabkan rejim Iran berada dalam keadaan berjaga-jaga. Pada hari Kamis 30 April 2026, maklumat yang tersebar di Washington menunjukkan bahawa Komando Pusat Amerika Syarikat telah meminta kebenaran untuk menggerakkan Dark Eagle, peluru berpandu hypersonik tentera darat Amerika Syarikat ke Timur Tengah. Di tengah-tengah kebuntuan dengan Iran, sekatan laut ke atas pelabuhan-pelabuhan Iran dan perebutan Selat Hormuz. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat. Dalam standar credibility, Milson Alves, pokok utamanya jelas. Washington mahu meningkatkan tekanan ke atas Teheran tanpa hanya bergantung kepada kapal, jet pejuang dan sekatan. Pilihan baru kini di atas meja. Ia adalah senjata jarak jauh yang direka untuk menyerang sasaran sensitif di kawasan yang dilindungi. Bloomberg melaporkan bahawa Komando Pusat Amerika Syarikat telah meminta penghantaran Dark Eagle untuk kemungkinan digunakan terhadap Iran. Alasan yang diberikan adalah untuk mencapai pelancar peluru berpandu balistik yang dipindahkan ke kawasan lebih dalam di wilayah Iran di luar jangkauan sistem lain yang tersedia. Berita itu menjelaskan bahawa ini adalah permintaan ketenteraan, bukan arahan akhir untuk menembak. Namun begitu, permintaan itu sudah dianggap sebagai satu ancaman. Dalam krisis sebesar ini, kehadiran senjata strategik sahaja sudah cukup untuk mengubah perkiraan pihak lawan. Dark Eagle secara rasmi dikenali sebagai senjata hipersonik jarak jauh tentera darat Amerika Syarikat. Laporan daripada Perkhidmatan Penyelidikan Kongres yang didedahkan oleh USN News menggambarkan sistem ini sebagai peluru berpandu yang dilancarkan dari darat. Dengan badan peluncur hipersonik, jarak yang dilaporkan sejauh 1.725 batu dan keupayaan untuk menyerang sasaran sensitif massa serta dikawal ketat. Menurut laporan itu juga, senjata ini bergerak pada kelajuan Mach 5 atau lebih, iaitu lebih 5 kali ganda kelajuan bunyi, dengan trajektori yang boleh menyukarkan pengesanan dan pemintasan. Di sinilah fakta itu menjadi lebih penting. Iran telah bertahun-tahun bergantung pada penyembunyian struktur, melindungi depot, menyebarkan pelancar dan menggunakan kedalaman wilayahnya sendiri sebagai perisai. Agia Negra nampaknya adalah jawapan kepada logik ini. Ia bukan senjata untuk retorik, ia adalah alat tekanan. Ia mula berperanan untuk menyatakan bahawa jarak, terowong dan manuver penangguhan tidak lagi menjamin keselamatan seperti dahulu. Krisis ini tidak berlaku secara bersendirian. Sekatan laut oleh Amerika Syarikat ke atas pelabuhan-pelabuhan Iran telah mengurangkan dengan ketara keupayaan Tehran untuk menjual minyak. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, terdapat 41 kapal tangki minyak dengan kira-kira 69 juta tong minyak yang rejim Iran tidak dapat jual. Laporan yang sama menunjukkan penurunan lebih daripada 80% dalam ekspor yang direkodkan berbanding dengan bulan Mac. Bagi Teheran, inilah titik yang paling menyakitkan. Minyak membiayai negara, menyokong sebahagian daripada mesin ketenteraan dan membiayai pengawal revolusi Islam. Apabila wang itu tersekat di laut, tekanan bukan lagi sekadar diplomatik. Ia menjejaskan keuangan, bahan api, keupayaan untuk membayar sekutu dan mengekalkan imej kekuatan. Sebab itu sekatan bukan sekadar halangan laut. Ia adalah tekanan ekonomi secara langsung ke jantung rejim. Iran cuba membalas dengan ancaman. Pihak berkuasa Iran berkata kehadiran Amerika Syarikat di Teluk adalah satu provokasi. Mereka menyatakan bahawa Selat Hormuz tidak akan dibuka di bawah tekanan dan berjanji akan bertindak balas jika serangan baru berlaku. Tetapi realitinya lebih sukar untuk Teheran. Ekonomi sedang tercekik, perdagangan maritim berada di bawah pengawasan dan pengawal revolusi Islam perlu menunjukkan kekuatan tepat pada masa ruang gerak mereka semakin berkurangan. Dalam situasi ini, Trump mengekalkan tekanan di dua medan. Di satu pihak, tekanan ekonomi melalui kepungan, sekatan dan pengasingan keuangan. Di pihak lain, pilihan ketenteraan dengan jet pejuang, kapal, pengawasan dan kini kemungkinan penggunaan Dark Eagle. Matlamat Washington adalah untuk memaksa Iran menerima had sebenar ke atas program nuklear dan mengurangkan ancaman peluru berpandu balistik. Bagi Rumah Putih, janji samar untuk berbincang pada masa hadapan tidak mencukupi. Tuntutannya ialah Teheran mesti berundur secara boleh disahkan.
Rezim Iran cuba menjual idea penentangan kepada rakyatnya sendiri. Pengawal revolusi Islam bercakap tentang kemenangan, kedaulatan dan kawalan ke atas teluk. Tetapi ucapan ini menghadapi masalah praktikal. Kapal yang berhenti tidak menjana pendapatan. Minyak yang disekat tidak membawa masuk wang. Peluru berpandu yang disembunyikan tidak menjamin keselamatan apabila kuasa lawan sedang menyediakan sistem dengan jarak yang lebih jauh. Retorik boleh mengapi-apikan siaran televisyen kerajaan, tetapi ia tidak menyelesaikan tekanan di laut, di pasaran dan di meja rundingan. Dark Eagle dalam konteks ini berfungsi sebagai satu amaran. Washington tidak perlu mengatakan akan menyerang esok untuk menimbulkan kegelisahan di Teheran. Cukup dengan menunjukkan bahawa mereka mempunyai alat baru, pantas dan sukar dibendung. Ketakutan rejim itu bukan hanya pada serangan, ia terletak pada ketidakpastian. Jika sistem itu sampai ke Timur Tengah, pengawal revolusi Islam perlu menggunakan tenaga, menggerakkan sumber dan menyemak semula pertahanan mereka. Tentera Amerika Syarikat sudah pun mempersiapkan sistem itu. Pada Desember 2025, institusi itu sendiri mengumumkan pengaktifan satu bateri yang ditugaskan untuk beroperasi. Penerbitan rasmi menyatakan bahawa sistem hipersonik menggabungkan kelajuan, jarak, kebolehan bermanuver dan ketinggian untuk menewaskan sasaran kritikal dalam masa yang singkat. Maksudnya, ini bukanlah sesuatu yang dibuat secara tergesa-gesa untuk tajuk utama. Ia adalah sebahagian daripada projek ketenteraan yang kini muncul di tengah-tengah krisis sebenar. Bagi negara-negara teluk, perkembangan ini membawa makna yang berbeza. Arab Saudi, Emiriyah Arab Bersatu, Kuwait dan ekonomi lain di rantau ini bergantung kepada keselamatan laluan maritim, aliran tenaga dan kestabilan di Selat Hormuz. Apabila Iran mengancam untuk menjadikan laluan itu sebagai alat politik, ia bukan sahaja memberi tekanan kepada Washington, ia juga memberi tekanan kepada seluruh rantau ini. Dan apabila Amerika Syarikat meletakkan senjata hypersonik dalam perbincangan, isyarat kepada sekutu-sekutu ini ialah perlindungan Amerika masih boleh dipertingkatkan. Perkara yang paling penting ialah krisis ini telah sampai ke satu tahap di mana setiap pergerakan memberi kesan psikologi dan ekonomi. Jika Dark Eagle diluluskan untuk penempatan, rejim Iran perlu berdepan dengan satu lagi lapisan tekanan baharu. Jika ia tidak digunakan, ancaman itu tetap memainkan peranan politik. Ia menunjukkan bahawa Trump bersedia untuk terus mengekalkan kepungan, meningkatkan kos penentangan dan membuat pengawal revolusi Islam tidak selesa. Terdapat juga satu amaran. Senjata hipersonik tidak dapat menyelesaikan peperangan secara bersendirian dan Washington tahu tentang itu. Kuasa sebenar terletak pada gabungan, sekatan laut untuk memotong sumber pendapatan, sekatan untuk menutup laluan keuangan, diplomasi tegas untuk menuntut pemunduran, dan kekuatan tentera yang bersedia untuk menghalang Iran daripada menggunakan peluru berpandu, minyak dan Selat Hormuz sebagai perisai. Gabungan inilah yang menjadikan Dark Eagle lebih daripada sekadar peperangan. Ia menjadi sebahagian daripada strategi tekanan maksimum. Teheran kini cuba membeli masa. Rejim itu bercakap tentang syarat-syarat. Mereka cuba menangguhkan rundingan ke kemudian hari. Dan mereka berusaha mengekalkan program nuklear mereka sebagai kad untuk terus bertahan. Tetapi Amerika Syarikat nampaknya telah memahami bahawa terlalu banyak masa akan menguntungkan Iran. Setiap minggu kelewatan boleh membolehkan pengawal revolusi Islam menyusun semula stok dan cuba mendapatkan semula laluan penjualan. Sebab itulah tekanan semakin meningkat sekarang. Apa yang sedang berlaku sekarang ialah kemunculan ancaman ketenteraan baharu dalam krisis yang sudah menyesakkan bagi Iran. Dan kemungkinan peluru berpandu hipersonik menjelaskan bahawa tempoh yang selesa bagi Teheran mungkin akan berakhir. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan pada akhir video lihat ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.